Anda sedang menonton Agenda Awani dan kita terpaksa bertemu dalam suasana yang begitu tragis. Agenda Awani akan membincangkan apa yang terus dibincangkan sejak ia mula diketahui dan dipaparkan di Asrawani, iaitu nasib malang yang menimpa MH17. Belum pun sempat kita betul-betul melampaui apa yang berlaku dengan MH370, kini berlangsung pula tragedi MH17. Nahas di mana terhempasnya MH17 di Ukraine itu sudah dibincangkan, tapi Agenda Awani malam ini ingin berundur dua tapak ke belakang dan melihat kenapa ia berlaku, di mana ia berlaku, dan aspek keselamatan, aspek strategik dan aspek geopolitik yang berlaku di timur Ukraine yang berhampiran dengan Rusia itulah yang akan saya telusuri. Tetapi untuk meneruskan memberikan anda maklumat yang terakhir dan terkini, baru dikeluarkan tadi pada pukul 8.20 kenyataan media keempat oleh MAS tentang MH17, dan antaranya ialah sekali lagi ditegaskan bahawa flight plan ataupun jalan penerbangan, laluan penerbangan MH17 semuanya mengikuti yang diiktiraf dan diluluskan oleh pihak-pihak berkuasa antarabangsa seperti Eurocontrol, dan berkenaan dengan hujah kedua dalam kenyataan media itu, ia adalah berkenaan dengan ketinggian ataupun altitude, dan dia telah pun memasukkan maklumat bahawa MH17 telah pun meminta untuk terbang pada 35,000 kaki melalui ruang udara Ukraine, dan walau bagaimanapun MH17 diminta oleh Pusat Kawalan Udara ataupun Pusat Kawalan Trafik Ukraine untuk terbang pada 33,000 kaki. Dan ada juga maklumat terbaru tentang penjelasan kepada identiti, nationality ataupun kewarganegaraan. Tadi lebih kurang 20 lagi belum diketahui, sekarang 16 lagi telah diketahui. Yang hanya tinggal, yang masih perlu dipastikan kewarganegaraannya tinggal 4 saja. Ini membuatkan kita mengetahui bahawa daripada 298 penumpang, 189 warga negara Belanda, 44 warga negara Malaysia, 27 warga negara Australia, 12 dari jiran kita Indonesia, 9 daripada dari UK, 4 Belgium, 4 juga dari Germany, 3 dari Filipina, 1 dari Kanada, dan 1 dari New Zealand. Itu adalah maklumat terkini yang baru dikeluarkan oleh sistem penerbangan Malaysia ataupun MAS beberapa minit saja tadi. Kini saya ingin bergerak kepada diskusi untuk memahami, mungkin memberi sedikit pencerahan kepada kita kenapa perkara ini terjadi. Saya berterima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ravi Chandran Murty, penganalisis strategik antarabangsa, program strategik dan hubungan antarabangsa UKM. Terima kasih Prof Madya kena datang pada malam ini. Mungkin latar belakang yang perlu difahami, mana mungkin dan mengapa pula sebuah penerbangan pesawat awam, pesawat komersial yang terbang pada laluan sepatutnya, jauh tidak masuk pada mana-mana pertimbangan, tidak memberikan apa-apa risiko keselamatan pada ketinggian yang begitu tinggi, lebih kurang 10 km ke atas, tiba-tiba bertemu dengan peluru berpandu. Kalau mengikut kenyataan Amerika, peluru berpandu yang dilancarkan surface to air missile daripada darat menuju ke udara. Bagaimana ia boleh terjadi? Ini laluan yang diiktiraf oleh pihak antarabangsa. Ini laluan yang semua orang tahu adalah laluan komersial. Setiap hari ada laluan pesawat antarabangsa melaluinya. Tetapi kita tahu sekarang kita terus mencari kenapa ia terjadi. Adakah kita boleh mencari penyelesaiannya, ataupun hanya dengan berada di kawasan Nahas baru kita boleh mula merungkai jawapan ini? Okay. Terima kasih Kamarul. Ini satu soalan yang kita panggil mind-boggling, kerana ini adalah satu pesawat awam melalui satu laluan yang biasa dilalui. Saya pun pernah melaluinya dalam penerbangan ke Amsterdam.
Dan bukan saja pesawat Malaysian Airlines tetapi juga pesawat-pesawat yang lain. So ini adalah pesawat yang jalan laluan yang biasa. Apa yang berlaku adalah laluan tersebut secara tidak nasib baiknya berada di bawahnya itu adalah satu kawasan yang bergolak dari segi geopolitik, konflik bersenjata di antara puak yang berfaksikan Rusia dengan tentera Ukraine. Di situ kita dapati bahawa sudah pun berlaku beberapa insiden sebelum ini di mana kapal terbang yang telah ditembak jatuh. So ini adalah satu yang tragik, amat tragik sekali kerana ini adalah satu commercial airlines kan, yang terbang tinggi. Dan ini menimbulkan banyak persoalan mengenai siapa yang menembaknya. Prof pegang dulu kata-kata itu, siapa yang menembaknya? Sekali pandang kemungkinan besar hanya 3. Sama ada kerana ia ruang udara mereka iaitu Ukraine, ataupun puak pemisah, ataupun pemberontak, ataupun militan, ataupun pengganas seperti yang dikategorikan oleh pemerintah Ukraine, ataupun Rusia itu sendiri. Kerana itu kawasan begitu dekat dengan sepadan. Mungkin itu saya nak minta jelaskan, kerana kalau kita faham pergolakan yang sedang berlaku, mungkin kita boleh cuba merungkai siapa yang mempunyai kepentingan ataupun siapa yang mempunyai kebolehan untuk melakukan perkara itu. Kita rehat dahulu, apabila kita kembali kita bincangkan perkara itu. Tiga sangkaan awal kepada siapa yang bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku pada MH17. Ukraine, pihak pemberontak atau pemisah atau militan ataupun pengganas seperti yang dipanggil oleh pemerintah Ukraine, ataupun Rusia itu sendiri. Kalau Prof boleh cerahkan berdasarkan pergolakan yang sedang berlaku di kawasan itu, di sekitar Donetsk menuju ke sempadan dengan Rusia itu, mungkin itu akan memberikan kita sedikit pencerahan untuk bagaimana kita nak lebihkan kepada siapa sebenarnya keberangkalian bahawa mereka lah yang bertanggungjawab. Let me start with Russia lah. Kerana yang pertama sekali kalau kita lihat daripada 3 pihak yang berkemungkinan inilah yang yang mungkin melakukan perbuatan ini. Kalau kita lihat Russia itu sendiri, kita lihat bahawa dari segi geopolitik, sejarah geopolitik ini, Russia telah pun infiltrate ataupun menceroboh ke wilayah Crimea, yang baru-baru ini. Dan ini sebenarnya berlaku dalam situasi di mana Russia menganggap ataupun telah pun menyangkakan bahawa kuasa-kuasa Eropah yang lain, terutamanya kuasa NATO dan juga kuasa United States, telah pun mempunyai pengaruh yang banyak di kalangan negara-negara bekas Soviet Union ini, termasuklah Ukraine dan sebagainya. So itu salah satu sebab kita dapati bahawa ada unsur luar seperti United States dan juga seperti Britain dan juga negara-negara NATO yang lain yang turut tidak terlibat secara langsung dalam masalah di Crimea ini. So apa yang berlaku di sini adalah pemberontakan ini yang dilakukan oleh masyarakat Crimea yang menyokong reintegration kepada Russia. So these are actually Russian speaking people. Berbahasa Rusia, mempunyai semangat nasionalisme terhadap Rusia, dan kita tahu bahawa pergolakan bersenjata yang berlaku di Crimea dan juga kawasan bersekitaran di Eastern Ukraine ini adalah disebabkan, salah satu sebabnya adalah disebabkan sokongan ketenteraan yang diberi oleh Rusia. Dan sejauh mana ketenteraan yang diberi oleh Rusia itu satu tanda tanya. Sama ada ia merupakan ketenteraan dalam bentuk small arms seperti machine gun ataupun mortar dan sebagainya, ataupun senjata yang lebih sophisticated. Itu satu kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua adalah rebels yang kita panggil, pihak Ukraine panggil sebagai pengganas. Of course orang lain akan panggil separatist. Ini adalah terminologi yang biasa kita guna. Dan pihak ini adalah sebenarnya pihak yang bersenjata
yang rata-ratanya saya rasa mempunyai adalah bekas tentera Rusia ataupun tentera-tentera upahan yang mempunyai kemahiran ketenteraan. Alright. Dan mereka ini mungkin telah diberi senjata dan juga instructions ataupun kepakaran itu sendiri dan juga capability untuk melakukan huru-hara di East Ukraine ini dan juga di Crimea. So the possibility yang kuat sekali adalah di rebels ini, kerana mungkin dalam rebels ini the chain of command tu tidak ada ataupun mungkin tidak begitu jelas. Tak berdisiplin sangatlah. Right, mereka boleh melakukan apa-apa tindakan dan tindakan ini mungkin tidak bertanggungjawab. Kalau negara melakukan tindakan, mereka terpaksa answer to the international community dan sebagainya. So ini lebih kepada mercenaries dan tanggapan saya ini adalah the second group lah, the most likely group that would have done it. The third one is Ukraine. Saya rasa dari segi kemungkinan itu adalah amat rendah. Kalau kita lihat military balance di antara Ukraine dan juga Russia, Ukraine walaupun ada kapasitinya, tapi kapasiti dari segi military balance, dari segi military capabilities itu adalah rendah. Satu. Yang keduanya, it defeats the purpose untuk Ukraine yang buat masa ini ingin meraih simpati daripada masyarakat antarabangsa untuk melakukan tindakan sedemikian. So itu pandangan saya, alright, dari aspek tiga. Prof, dalam konteks itu kita banyak ataupun lebih berat untuk mendapat akses kepada berita-berita dan maklumat yang datang dari barat, dan kebanyakannya akan berpaksikan lebih kepada kumpulan Amerika berbanding kepada Rusia. Tapi kalau kita pergi ke pelbagai penulisan yang juga agak tajam seperti globalresearch.ca dan sebagainya, mereka juga melihat bahawa ini adalah pertembungan dua kuasa dan yang lain itu hanya proksi. Rusia sebagai satu kuasa yang sentiasa ada sejarahnya dengan Amerika, dan Amerika cuba mempertahankan kekuasaannya, maka Ukraine dan dalam konteks itu begitu tragik dan malang, kapal terbang MH17 hanyalah perkataannya kerap digunakan oleh Hollywood itu, iaitu collateral damage dalam pertempuran dua kuasa besar ini. Pandangan Prof tentang perkara ini, kerana ada juga mengatakan bahawa ada kepentingan untuk kuasa besar seperti Amerika atau siapa pun yang tidak bersekongkol dengan Rusia untuk mengusik Rusia, menjolok sarang terbuat ini supaya mereka secara rasminya masuk ke sempadan, melampaui sempadan mereka masuk ke Ukraine, supaya itu ada kepentingan pihak-pihak lain yang tertentu untuk menyaksikan konflik itu berlaku. Ini saya nak minta pandangan geostrategik dan geopolitik daripada Profesor Madya selepas kita rehat yang terakhir ini. Bagaimana dengan pergolakan geopolitik dan geostrategik di sekitar kawasan bekas-bekas negara Soviet ini dan juga dengan Rusia? Kerana itu saya ingin terus kepada soalan saya tadi kepada Prof Madya. Mungkin jika berlaku pergolakan, ada pihak yang berkepentingan untuk mendapat sesuatu. Kita mahu faham latar ini supaya kita nampak gambaran keseluruhan di mana kapal terbang kita, rakan-rakan kita yang sebenarnya terbang masuk ke dalam situasi ini. Ini satu soalan yang agak menarik. Peristiwa MH17 ini telah menjadikan isu pergolakan di Ukraine ini sebagai satu isu antarabangsa. It has internationalized the problem at this point of time. Ini adalah kerana kita dapati bahawa dengan adanya isu ini, kita dapati bahawa membuka peluang kepada kuasa-kuasa yang berkepentingan seperti United States, seperti Britain, seperti negara-negara NATO, alright, untuk memberi desakan ataupun pressure kepada pihak Rusia. So ini adalah satu satu kepentingan lah, satu benefit lah, atau if I may use the word benefit, satu peluang, alright, untuk negara-negara untuk mendesak ataupun untuk mengenakan sanction
ataupun untuk mengenakan sekatan-sekatan melalui sistem-sistem antarabangsa seperti United Nations dan sebagainya. Dan bagi saya perkara ini sudah pun bermula. Kita tahu bahawa negara Britain telah pun menganjurkan sponsor satu resolution dan saya rasa dalam masa yang terdekat negara especially the Security Council akan membuat meluluskan resolution tersebut. Resolution tersebut pertama sekali akan memberi condemnation kepada apa yang berlaku. Yang keduanya akan juga melihat pada cara-cara bagaimana untuk menyelesaikan isu ini ataupun untuk manage atau mitigate this issue. So ini adalah satu proses. So there are beneficiaries of the problems as well. Dan lagi satu, kalau kita lihat dari segi geopolitik, dari segi suasana apa yang berlaku di sini adalah kita dapati bahawa mana-mana negara yang besar mempunyai aspirasi untuk menjadi negara yang berpengaruh. Okay? United States, like for example, semasa dia mula menjadi sebuah negara yang berpengaruh di benua Amerika, dia mempunyai satu polisi di mana mereka mahu menjadi negara pertama berpengaruh di Amerika Selatan. So mereka tidak mahu negara-negara lain seperti Rusia ataupun negara-negara lain untuk berpengaruh di Amerika Selatan, because that is their own backyard lah, atau lake of influence. Dan kita dapati juga negara-negara seperti negara lain seperti India juga mempunyai pengaruh kepada negara-negara seperti Nepal, Bhutan dan sebagainya. So Russia mempunyai aspirasi sedemikian. Russia mahu berkuasa ataupun mempengaruhi negara-negara, terutamanya negara-negara bekas Soviet Union. Okey. Tapi Prof, apa pun terjadi, kini perhatian dunia terpusat di sini. Terpusat kembali sekali lagi kepada Malaysia, kepada pesawat MH17 kali ini, dan tentunya dunia tidak dapat menerima jika kawasan Kemalangan pun, kawasan Nahas pun tidak dapat dicapai oleh pasukan yang mencari, pasukan yang menyelamat, pasukan yang mengesahkan, pasukan yang perlu mengeluarkan, pasukan yang perlu menemukan kembali orang-orang yang tercinta dengan keluarga mereka. Jadi apa langkah seterusnya? Kerana jika dibiarkan hanya pada Ukraine, kumpulan pemisah dan juga Rusia, mungkin ia akan berlarutan. Tapi semua perkara dan apa yang ada di tapak nahas itu begitu berharga sekali untuk kita dan untuk ramai lagi orang. Jadi bagaimana masyarakat antarabangsa boleh memastikan, memainkan peranan supaya ini boleh berlaku, kerana kalau tidak, mungkin gencatan senjata pun tidak dapat dipersetujui. Ini satu realiti dalam konflik antarabangsa. Kita dapati bahawa apabila berlaku konflik bersenjata ini, kawasan-kawasan tersebut ada satu apa yang kita panggil lawlessness. Satu suasana di mana tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan. Dan perkara ini berlaku di mana-mana tempat di mana berlakunya konflik bersenjata ini. So, malangnya kita berhadapan dengan masalah sedemikian. Malah untuk capai ke kawasan pesawat yang jatuh ini pun adalah satu perkara yang agak membimbangkan, kerana kita tak tahu, kita tak boleh memberi jaminan. Saya pun melihat komen yang diberi oleh Ambassador Ukraine yang kata dia sendiri tidak boleh memberi jaminan 100% untuk memberi safe passage, untuk safe access itu sendiri. I think dalam ini kita dua tiga perkara yang kita boleh lakukan. Yang pertama sekali, I think kita kena engage, terutamanya pihak Wisma Putra ataupun pihak-pihak yang berkepentingan ni, engage semua pihak ataupun stakeholders dalam isu ini. Bukan sahaja pihak Ukraine, walaupun ia jatuh di tanah Ukraine ini, tetapi saya rasa Rusia itu sendiri dengan hubungan diplomatik kita yang baik dengan dan Rusia. pihak ketiga. Dan juga pihak ketiga. You need to have intermediaries ataupun mediators. Eropah terutamanya sebagai masa penumpang dari Belanda contohnya. Ya. So negara-negara seperti Belanda, negara Australia, di mana negara-negara yang mahukan, yang adalah stakeholder kerana rakyat mereka meninggal dunia, perlu mendesak. Okay, so I would say that this is adalah sesuatu yang akan berlaku, dan with the UN system at this point of time akan berlaku, tapi saya tak rasa benda ini akan berlaku secepat mungkin. Tapi tadi sekurang-kurangnya dalam temu bual CNN secara eksklusif dengan Menteri Luar Ukraine,
pemerhati daripada kumpulan antarabangsa seperti OCSE telah pun berada dan mengikut kata beliau akan berlaku kejahatan senjata itu. Soalan terakhir saya, jika ini berlaku terhadap Amerika Syarikat atau negara China kuasa besar, sebarang serangan terhadap apa jua milik mereka di luar negara mereka, itu masih lagi dilihat sebagai serangan terhadap negara mereka. 30 saat saja Prof sebelum kita habiskan. Tidakkah ini satu serangan terhadap Malaysia sebenarnya? Ini adalah satu act of war. Tapi itu bergantung kepada negara mendefinisikan apa dia war. Kerana kalau dalam hubungan antarabangsa ini, war can only be initiated by state to state. Okay. So kita tak tahu apa musuh kita. Musuh kita ini Ukraine ke, ataupun Rusia ke, ataupun whoever. Jadi jawapan terhadap itu hanya dengan penyiasatan, dan penyiasatan itulah yang akan beri maklumat. Terima kasih. Itu pun kita tak pasti. Terima kasih banyak Prof. Tapi kita mahukan keadilan dan saya rasa semua orang seluruh dunia pun mahukan keadilan. Terima kasih banyak kepada Prof. Terima kasih banyak kepada anda. Teruskan mengikuti siaran yang akan diteruskan sehingga tengah malam ini secara langsung. Setiap minit, setiap saat akan membicarakan tentang MH17. Kita belum melupakan MH370 dan kami di Awani tidak akan melupakan MH17 juga, dan kita akan terus cuba mencari keadilan untuk setiap yang berada di atas pesawat itu. Jumpa lagi. Terima kasih banyak.